Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Farid Misbah, Suhaimi, Muhammad Yusuf, Nazira Nazri, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi jangan lupa tuan-tuan di mulia kasihan, sila buka tafsir Ibn Katsir. Kita berada pada jilid ke-10. Tafsir Ibn Katsir jilid ke-10, muka surat 219. Dan ayat yang kita akan bincangkan pada malam ni adalah ayat yang ke-7 sampai ke-12 insya-Allah. Jadi bagi tuan ni kita tafsir Ibn Katsir, tolong buka ayat yang kita akan bincangkan pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sadaqallahul azim. Terima kasih Sudi Daniel Rohana Abdullah. Tolong ada peluang tolong share dengan teman-teman kita yang lain. Moga-moga usaha kita ni masuk dalam hadis la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai seseorang itu mendapat hidayah dengan apa yang kau usahakan, wahai saudara-saudari, dia lebih baik pada dunia dan sisi kandungnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni menjadi penyebab manusia untuk dekat dengan Allah, memahami kalamnya. Tiada nikmat lebih besar pada nikmat berusaha untuk memahami kalam Tuhan. Alangkah tepatnya tamsilan yang dikemukakan oleh Badi'u Zaman Sa'id Nursi, masya-Allah, Datuk Asari Osman, barakallahu fikum. Rahim Mansur, Dr. Nur Azia, terima kasih semua yang hadir. Dalam hadis menceritakan bahawa seorang mendapat hidayah dan apa yang kau usahakan lebih pada dunia sisi kandungnya. Ustaz Nurilis, barakallahu fikum ya. Kisah yang dikemukakan oleh Badi'u Zaman Sa'id Nursi, ibarat orang Islam pada hari ini adalah seumpama seorang tentera yang lengkap bersenjata. Tangannya ada bom, ada senapang, ada pistol, ada pisau, ada segala macam persenjataan yang bolehkan dia untuk menentang musuh. Tapi malang sekali, si pejuang, soldier ni, tentera ni, bila sampai dengan musuh, dia tak boleh nak menggunakan semua senjata yang ada di tangannya, kerana dia tak reti nak gunakan. Demikianlah keadaan umat Islam pada hari ini, kata Badi'u Zaman Sa'id Nursi. Contoh perumpamaan adalah seperti seorang tentera yang memiliki segala persenjataan tapi tak dapat nak gunakan senjata tersebut kerana tidak faham apa yang terdapat pada senjata itu. Alangkah ruginya tuan-tuan yang mulia kasihan. Misal Talib El Knight, Sudin Isma, Zanulis. Tolong share pada teman-teman kita yang lain, sahabat kita, sesiapa sahaja yang kita kenali. Mudah-mudahan usaha kita ni termasuk dalam hadis yang dinyatakan Nabi SAW tadi. Baik, semalam kita dah bincang sikit tentang bagaimana sifat orang beriman ini yang melengkapkan bukan saja dengan niat tapi disertakan dengan amal. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat ke-7, yufuna bin nadhri yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar apa yang terdapat dalam hati mereka. Apa maksud nazar, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Nazar ni adalah niat kita untuk melakukan sesuatu ketaatan. Sebagai contohnya, andai diberi kesembuhan pada pesakit kita, andai kita memperolehi suatu peluang, andai anak kita dapat urusan cemerlang, maka kita telah pun meletakkan satu hajat niat dalam hati, dapat melakukan amal saleh sebagai tambahan terhadap perkara-perkara yang wajib. Kata Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya bahawa tak ada satu benchmark, satu yardstick kepada seseorang itu untuk ada peningkatan dari seluruh amalnya. Dia mestilah berusaha untuk mempertingkatkan amal masa ke semasa. Begini maksud saya, orang yang beribadah fardu setakat ialah fardu sahaja, berarti orang ni seperti peniaga yang bawa pulang modal. Dia sudut ROI dia tak ada apa-apa kelebihan pun yang dia dapat, tak ada surplus dari sudut bisnes dia. Mungkin setakat modal yang diperoleh, gaji orang semua bayar, ujung tahun habis. Start banyak tu, untung banyak tu, perolehan banyak tu, tak ada apa yang lebih pun. Jadi tentulah orang berniaga seperti ini akan penat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian.
Jadi menjangkau usia 40 tahun seperti mana kita bincang dalam surah Al-Ahqaf yang lalu, maka seseorang itu mesti ada ikhtiar untuk ada peningkatan dalam amalan. Itu sebab para ulama salafus saleh mereka menyenaraikan ibadah-ibadah yang kita kena lakukan. Ibaratnya seperti disebut Imam Al-Haddad contohnya tuan-tuan, kalau kita ni sembahyang fardu 17 rakaat seharian, maka ibadah sunat kita pun kena 17 rakaat juga. Apakah 17 rakaat itu? Saya sering beritahu kat sini, kita nak masuk bulan Zulhijjah, nak berakhir tahun ini, nak masuk tahun yang baru, bulan Muharram yang akan datang. Jadi siap sedia tuan-tuan. Contohnya ibadah fardu kita 17 rakaat, tampung dengan ibadah sunat kita 17 rakaat juga. Apakah dia? Contohnya 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas asar, 2 selepas zuhur, 2 sebelum zuhur jadi 6. Kemudian 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Jadi berapa? 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Jadi 6. 2 lepas maghrib, 8. 2 lepas isyak, 10. Baru 10, mana 7 lagi? Duha, 2 rakaat. Jadi 12. Kemudian kita usahakan untuk melakukan sebelum maghrib walaupun ia ghairu muakkad. Kerana dalam hadis menyatakan bahawa sahabat-sahabat Nabi melakukan sembahyang sunat sebelum maghrib itu, lalu mereka yang datang lambat beranggapan, mereka dah habis sembahyang ke? Nampak orang semua bawa habis sembahyang. Rupanya mereka sembahyang sunat, menunggu Nabi SAW tampil ke masjid, dan Nabi pun sembahyang sunat sebelum maghrib walaupun ia ghairu muakkad. Jadi berapa dah? 14 ni. 10, 12, 14. Sebelum isyak 22 rakaat walaupun dia ghairu muakkad. Jadi 16. 1 rakaat sebelum tidur namanya witir. Kalau boleh buat 3 witir dah lebih, dah jadi 19 rakaat. Alhamdulillah. Jadi inilah upaya kita, usaha kita, ikhtiar kita bagi pastikan ada peningkatan amalan. Kata Imam Zamakhsyari dalam ayat yang dikemukakan oleh Allah kat sini, menunjukkan orang yang beriman ini, dia bukan sahaja melakukan ibadah fardu. Apa yang kita faham dari tersirat ni, dia menunaikan nazar. Nazar ni satu ibadah sunat. Melainkan kalau seseorang itu seperti yang kita berniat untuk melakukan satu ketaatan tambahan terhadap apa yang bila kita ada nazar dia jadi wajib tuan-tuan, tapi hukum asal kepada bernazar itu hukumnya sunat, tapi bila ada nazar jadi wajib. Contoh, andai anak saya dapat kesan cemerlang lah SPM ini, saya nak pergi menunaikan umrah bersama dengan dia, ini jadi wajib tuan-tuan. Jadi nazar ini satu penambahan kepada ibadah fardu yang sedia ada, kata para ulama, contohnya Imam Az-Zamakhsyari. Baik. Kemudian saya telah huraikan kepada tuan-tuan dalam kuliah malam lepas berkenaan perkataan mustatira, tentang perkataan tara yatiru. Dan bahasa Arabnya setiap kali ada penambahan pada sesuatu struktur wazannya, maka ia membawa makna yang baru. Perkataan tara yatiru, istatara yastatiru. Kita telah bincangkan semalam ya. Kemudian yut'imun ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka bagi makan kepada orang miskin walaupun dia mencintai makanan itu. Bahawa mereka beri makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan juga orang yang ditawan. Kata para ulama tafsir, contohnya Syekhuna Dr. Fadhal Hasan Abbas, seorang ulama yang terkemuka dari Syam, ketika mentafsirkan ayat ini dan tafsir beliau ya. Ni tafsir beliau, saya tadi nak tunjuk kepada tuan-tuan lah. Ni guru saya masa belajar kat Jordan dulu. Ni tafsir Al-Quran Al-Majid oleh Syekh Dr. Fadhal Hasan Abbas, seorang ulama yang cacat penglihatan. Tapi kalau dia mengajar kita dalam hadis, apa yang dicakap, dinukilkannya itu lebih tepat daripada apa yang terdapat dalam buku-buku kita tuan-tuan. Kadang-kadang buku kita pun salah dari sudut barisnya, dari sudut perkataannya. Mungkin ada berlaku sakat, ada benda yang jatuh. Tapi pada beliau ingatannya, Masya Allah, subhanallah. Kata Syekh Fadhal Hasan Abbas dalam perkataan yang disebut oleh Allah kat sini, kalau kita belajar bahasa Arab, innama nut'imukum liwajhillah. Dalam ayat sebelum itu yang Allah menyatakan wa yut'imuna ta'ama ala hubbi, mereka memberi makan kepada orang lain ala hubbi. Hubbihi ini merujuk kepada apa ya? Dhamir ni. Dhamir hak kat hujung perkataan hubbun ni, jadi hubbihi. Adakah yang merujuk kepada Allah atau merujuk kepada makanan itu sendiri? Ini maksud saya. Orang-orang yang abrar muttaqin yang dinyatakan oleh Allah kat sini punya kelebihan. Dia memberi makan kepada orang lain dalam keadaan dia cinta kepada makanan itu ataupun dia cinta kepada Allah. Hi itu merujuk kepada siapa? Hi ni hu lah, huwa lah. Bila dia mutasil dalam hal ittisal, jadi hubbihi lah. Tuan belajar bahasa Arab tuan. Ala hubbihi. Hubbihi itu merujuk pada siapa? Kerana cinta pada makanan itu ke kerana cinta pada Allah SWT?
Ada dua tafsiran para ulama kat sini. Kata Syekh Fadl Hasan Abbas, ia sebenarnya merujuk kepada cinta pada makanan tersebut. Kerana ayat berikutnya akan menceritakan tentang keikhlasan pula. Kalau kita kata dia memberi makan kepada manusia kerana cinta pada Allah, nanti ada ayat yang menceritakan perkara itu dalam ayat yang berikut. Jadi dia berulang. Dalam pendekatan Al-Quran kita akan lihat setiap perkataan tu jami' mani'. Pemilihan perkataan tu tepat dari sudut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dimaksudkan kat sini, kata Imam Fadl Hasan Abbas, guru kami di Syam dahulu, di bumi Syam dahulu, mengatakan bahawa maksud kat sini dia memberi makan kepada orang yang miskin, orang fakir dan juga hamba ini ataupun tawanan perang ini dalam keadaan dia cinta makanan tersebut. Makanan tu ada cukup-cukup. Kisah ni saya dah bawa pada tuan-tuan dalam perbincangan yang lalu, iaitu berkaitan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ataupun berkaitan dengan Abu Dahdah. Siapa pula Abu Dahdah ni tuan-tuan? Abu Dahdah ni adalah seorang sahabat Nabi SAW yang punya makam yang sangat tinggi di sisi Allah SWT dan Rasulnya SAW. Ketika berlaku pergeseran di antara seorang sahabat dengan seorang munafik berkaitan dengan tanah, dan akhirnya keputusan dibuat untuk menebang pokok kurma yang ada di situ bagi proses mungkin pembahagian tanah itu, penandaan tempat ke atau macam mana ke. Maka si munafik ini tak setuju, pokok itu dia tak mahu tebang. Dia sengaja ingkar pada arahan Nabi SAW. Maka Nabi telah memujuknya berkata, kalau engkau bagi pokok kurma tersebut, maka engkau akan dapat ganjaran dalam syurga besok, pokok kurma dalam syurga. Tapi manalah orang munafik ni yakin dengan akhirat tuan-tuan, baginya kebendaan segala-galanya diukur dengan material, maka dia menolak. Abu Dahdah mendengar kata-kata Nabi SAW ini. Allah menurunkan ayat, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu wa lahu ajrun kabir. Bagaimana Allah, siapa yang bagi pinjam kepada Allah satu perkara, maka Allah tidak akan mensia-siakan pinjaman itu, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Maka Abu Dahdah datang kepada Nabi SAW, kata, wahai Rasulullah SAW, saya nak beli pokok kurma itu supaya Nabi menyatakan ada gantinya dalam syurga. Maka Abu Dahdah berjumpa dengan munafik itu dan minta pokok tersebut dijual. Dia berkata, aku sanggup beli berapa saja harga pokok kurma itu. Akhirnya Abu Dahdah telah memberi tamannya yang penuh dengan 600 batang pokok kurma untuk dapat pokok kurma itu sebatang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Itulah iman para sahabat. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada maqam iman yang tertinggi sehingga kamu menafkahkan apa yang paling kamu cintai untuk Allah dan Rasulnya. Ini para sahabat, iman mereka seperti gunung, tuan-tuan yang milik Allah sekalian. Jadi akhirnya dengan bangganya dia berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, saya telah beli pokok kurma yang Nabi ceritakan itu, berlaku perselisihan di kalangan dua orang itu untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berikan kepada orang itu pokok kurma saya. Nabi tanya, berapa banyak pokok kurma kau, wahai Abu Dahdah? Berapa balance-nya, berapa yang kau beli, berapa nilai tukaran belian itu? Jawapan Abu Dahdah, wahai Nabi SAW, saya beli dia dengan semua pokok kurma yang saya ada. Jumlahnya 600 batang. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi menyatakan, alangkah banyaknya tandan-tandan buah kurma menanti Abu Dahdah di syurga Allah SWT. Jadi ayat ini, kata para ulama tafsir, turun berikutan dengan iman para sahabat yang bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa mereka mentaati, mengikuti, buat yang terbaik untuk Allah SWT dan Rasulnya SAW. Ini berkaitan dengan ayat yang sedang kita bincangkan sekarang, tuan-tuan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Apa pula maksud asira? Asir ni bahasa Arab jamaknya usara. Jadi asir ni kalau dalam istilah peperangan, dia merujuk kepada tebusan perang, kepada orang yang ditawan, kepada hamba saya. Jadi melakukan kebaikan kepada mereka. Tapi ada satu pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam dalam Al-Imam Athiruddin Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf Ibn Hayyan Al-Syahir bin Abi Hayyan Al-Andalusi Al-Granati. Ini seorang ulama daripada Granada, tuan-tuan. Kitab tafsir menarik, Al-Bahrul Muhit. Ini bagi orang belajar bahasa Arab, kitab ni penting untuk mereka melihat dari sudut Arabnya, dari sudut nahwunya, sarafnya, bahasanya sangat menarik. Jadi beliau mengatakan bahawa maksud kat sini mungkin dalam asar, gharimuka asiruka fa ahsin ila asirika. Ada satu asar, bukannya hadis, yang mengatakan bahawa maksud ditafsirkan perkataan asir ni adalah rujuk kepada gharim. Gharim ni mana orang berhutang dengan kamu. Ataupun satu pendapat yang lain mengatakan isteri kamu. Tapi yang lebih tepatnya maksud kat sini, gharimuka, iaitu orang berhutang dengan kamu. Orang berhutang kita ni, tuan-tuan, ni milik Allah sekalian.
memang sukarlah untuk kita maafkan. Terutamanya kalau hutang itu banyak. Dah tu kadang-kadang orang hutang ni buat tak tahu je. Nampak tukar kereta, nampak. Ya, macam-macam nak komen. Payahlah tuan-tuan ni berkasihan. Tapi dalam apa yang disebut di sini, ghari muka asiruka. Orang yang buat salah kepada kamu, yang hutang kepada kamu ini adalah asiruka sebenarnya. Itulah yang maksudkan oleh Allah SWT dalam ayat miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin, kita tahu yatim iaitu seorang anak yang kematian ayah tak kala dia memerlukan, kata Imam Mutawalli Sya'rawi dalam bahasan ahli fiqh, ia maksud kepada seorang kanak-kanak yang usia 18 tahun ke bawah, kerana lazimnya 18 tahun mereka dah boleh jadi independen, dah boleh bekerja sebagainya. Tapi bawah 18 tahun ni biasanya ayahlah yang menafkahkan untuk mereka, walaupun tak menafikan pada ini ada kalangan wanita yang berkerjaya dan mereka lebih banyak infak nak banding dengan suami. Itu bergantung kepada persetujuan yang ada di antara suami dan isteri lah. Tapi lazimnya memang suami lah ataupun ayah lah yang bertanggungjawab jaga anak-anak. Maka dalam konteks ini yatim seorang yang kematian ayah dalam keadaan memerlukan, masih lagi ada kepergantungan kat situ. Walaupun seorang perempuan itu berkerjaya, tapi tentulah membereskan satu keluarga bukan urusan yang mudah nak dibandingkan dengan seorang lelaki. Jadi konteks ini maksudnya di sini memberi makan kepada orang yang memerlukan, seperti yang saya kisahkan semalam tuan-tuan tentang Zainul Abidin, Ali Zainul Abidin, keturunan Rasulullah yang sangat mulia, satu-satunya selamat dalam peristiwa di Karbala ketika 13 orang lelaki telah dibunuh dalam satu pembunuhan yang sangat tragik. Itu berlaku di Karbala, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, oleh kaum munafiqun yang pernah kita bincangkan, yang tinggal hanya seorang baby saja bernama Ali Zainul Abidin. Budak kecil yang melihat peristiwa kematian pakciknya, adik-beradiknya 13 orang itu disembelih, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Zainul Abidin, Ali Zainul Abidin besar sebagai seorang yang tidak boleh bercakap depan khalayak ramai. Melihat orang ramai je dia macam nak pingsan. Tuan-tuan. Lalu dia akan menangis. Dia orang tanya kepadanya, apa tuan panik begini? Dia kata, kalau engkau baca kisah Nabi Yaqub dalam surah Yusuf, beliau mendapat tahu daripada anak-anaknya bahawa Yusuf dimakan serigala, nangis dia sampai buta matanya. Sampai buta matanya. Menceritakan tentang kesedihan yang menimpa beliau. Nanti ada peluang kita baca surah Yusuf, tuan-tuan, kita tadabbur surah Yusuf insya-Allah. Itu dia tak nampak Yusuf dimakan serigala seperti yang dikhabarkan oleh anak-anaknya yang berdusta itu. Itu pun menyebabkan dia menangis sampai buta matanya. Aku melihat adik-beradik aku, pakcik aku, paman aku disembelih oleh musuh-musuh depan mata kepala aku. Kau ingat aku boleh hadapi suasana aku? Sampai sekarang aku memang trauma lah, kata beliau. Dia mudah menangis, ya tuan-tuan yang mulia sekalian. Tak mudah untuk bercakap depan khalayak ramai. Jadi Ali Zainal Abidin ni kerjanya lah menghantar makanan kepada orang memerlukan di jauh malam ketika orang semua tidur, tak ada siapa pun tahu. Kerana bagi beliau mengatakan inilah kerja yang mencari ridha Allah SWT, seperti disebut dalam ayat innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami beri makan kepadamu kerana Allah, bukan kerana manusia. Ya tuan-tuan yang mulia sekalian. Kerana memberi sedekah di hadapan orang baik, tapi menyembunyikannya lebih aula, lebih utama. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairul lakum. Kalau kamu beri di hadapan orang baik, tapi kalau kamu sembunyikan, itu yang lebih takwa di sisi Allah SWT. Jauh daripada riak dan sebagainya. Demikian juga tuan-tuan yang saya bincangkan tuan-tuan, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Pelengkap kepada karya tafsir, nama tafsir yang lain, Imam Jalal Al-Mahalli Al-Syafi'i, Imam Al-Faqih yang hebat ini, yang kerjanya sahabat malam pergi menghantar bantuan kepada orang memerlukan tanpa diketahui dari sesiapa pun, anak isinya pun tidak tahu. Sehingga pada hari matinya barulah mereka mendapati bantuan itu terhenti. Tahulah mereka yang menghantar semua ini adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Akhirnya bila orang tanya pada beliau, orang rapat dengannya bertanya, kenapa Tuan Guru buat kerja macam ni? Dia kata bahawa semuanya dalam aku menyampaikan ilmu ni, aku jadi orang terkenal, orang sayang aku, banyak fitnahnya. Ya tuan-tuan, jadi ustaz terkenal ni, kalau kita kena tahan polis dalam perjalanan, polis lepas kan? Kalau beratur panjang-panjang kat JPN, orang nampak, orang bagi kita nombor yang pertama. Kalau pergi bank, beratur, nanti pengurus bank panggil. Ini jadi orang ternama punya muskilah, punya ujian tuan-tuan ni. Maka Imam Jalaluddin Mahalli berkata bahawa ini ujian dalam kehidupan. Jadi orang alim ni orang sayang, orang sanjung, orang letak tempat yang tinggi yang tak sepatutnya, kadang-kadang melampau-lampau. Maka merawat penyakit takabur, riak, sum'ah yang ada dalam diri dan ujub ini, aku kena didik dia, aku pergi jumpa dengan orang-orang miskin pada waktu malam. Orang miskin ni tak kenal pada aku. Bila orang miskin ni, tuan, kalau kita pergi ke flat-flat, dia mungkin tak ada kesempatan nak ikut perkembangan ustaz-ustaz terkemuka sebagainya. Tak ada peluang. Mungkin kehidupannya dihimpit ke payahan, kemiskinan, mencari rezeki.
pakai pagi, makan pagi, kalau petang-petang dia pun tak sempat nak ikut perkembangan dunia glamour ke dunia agama ke tuan-tuan, mungkin tak sempat tuan. Maka kata Imam Jalaluddin Mahali, itulah kerjaku untuk merawat rasa bongkak dalam diri, rasa ujub, rasa penyakit-penyakit mazmumah yang banyak ini. Jadi tuan-tuan, ini berkaitan dengan orang berhutang. Dan saya tengok satu kisah lagi dikemukakan oleh Imam tuan-tuan, dalam sebuah kitab yang menarik, tuan-tuan, dikemukakan oleh beliau dalam Tarikh Baghdad, cerita tentang seorang yang sangat terkemuka, namanya Al-Imam Da'laj bin Ahmad bin Da'laj. Saya selalu cerita tentang Imam Da'laj ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Siapa Imam Da'laj ni? Beliau adalah seorang ulama yang terkemuka, yang juga seorang yang kaya, macam juga Jalaluddin Al-Mahali. Pada satu hari, tuan-tuan, di kota Baghdad, ni ulama hadis yang terkemuka kurun ketiga hijrah, Imam Da'laj ni dalam satu peristiwa datang seorang ke masjid. Anak murid kepada Imam Da'laj ni melihat ada seorang datang ke masjid awal. Kita kalau datang hari Jumaat, bukan musim PKP, waktu yang pertama nilainya macam mengkorbankan seekor unta. Kalau waktu kedua macam mengorbankan seekor lembu. Waktu ketiga macam mengorbankan seekor kambing. Waktu keempat macam mengorbankan seekor ayam. Waktu kelima macam mengorbankan sebiji telur ayam. Nilainya di sisi Allah SWT. Dan bila imam dah naik atas mimbar untuk menyampaikan khutbah, hari itu tak adalah pahala ekstra untuk kita. Hanya lepas satu kefarduan saja. Tak ada ekstra dah. Bonus dah tak ada, tuan-tuan. Maka anak murid Imam Da'laj ni melihat seorang lelaki mendahuluinya datang awal pada hari Jumaat tu. Orang kagumnya nampak dia baca Quran, sembahyang sunat. Malangnya ketika sembahyang Jumaat dimulakan, orang tu tak sembahyang. Maka orang yang melihat yang dengan kagum daripada awal tadi rasa hairan. Dia pun tanya, "Fulan, kenapa kau tak sembahyang Jumaat, Fulan? Mana boleh hari Jumaat kau tak sembahyang, Fulan?" Maka orang tu menjawab, "Tuan, saya minta maaf. Saya nak cerita pun saya malu. Tak apalah, saya cerita. Sebenarnya hari ni saya datang ke masjid awal. Saya dah lama mengurungkan diri kat rumah. Hari ni saya datang sembahyang Jumaat di fardu, saya datang. Tapi bila saya sembahyang, saya pun bagi salam. Saya sebenarnya banyak hutang. Ketika saya bagi salam, saya melihat di sebelah belakang saya seorang pemilik hutang saya yang saya hutangnya 5,000 dirham. 5,000 dirham ni, tuan, yang nilai semasa. Macam kita kali satu dirham ni lebih kurang RM40 lah. 5 kali 40 apa? 5,000 kali 40? Banyak kan? Orang dulu pun, tuan-tuan yang ingat, mereka ni haprak tau. Mereka ni kaya macam kita juga. Lebih kaya daripada kita. Mereka berusaha dengan dinar dan dirham. Saya berhutang 5,000 dirham dengannya. Dan waktu bayar telah pun sampai. Saya merasa sangat takut, malu dan juga kecut perut. Oleh kerana orang itu nampak hebat, saya terkencing melihat kehebatannya. Siapakah orang itu? Orang itu ialah Imam Da'laj. Payah namanya. Da'laj bin Ahmad bin Da'laj. Seorang ulama hadis yang terkemuka yang kita akan lihat namanya dalam banyak kitab hadis. Seorang yang menghimpunkan ketakwaan, keilmuan, kekayaan. Jarang-jarang orang menghimpunkan perkara itu dalam karier, dalam kehidupan mereka. Maka akhirnya, tuan-tuan, berita itu pun sampai kepada Imam Da'laj. Dia pun panggil lah orang yang berhutang dengan itu. Dia ajak makan malam, makan di rumahnya. Dia pun tanya, "Fulan, kau hutang aku?" Yang aku minta maaf, aku tak tahu hutang aku. Dia boleh terlupa, tuan. Maka dia pun cek dalam buku hutang. Betul, orang tu hutang 5,000 dirham dan juga dah sampai masa untuk bayar. Maka Imam Da'laj berkata, kerana aku tahu kau dalam kesusahan, aku halalkan bagimu. Imam Da'laj menghalalkan 5,000 dirham itu, tuan-tuan dimulakan sekalian. Hebat lah. 5,000 dirham macam kita 200,000 ringgit. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Halal, ya halal. Tak cukup lagi. Maka dia panggil khadamnya, "Mari sini. Bagi dia lagi 5,000 dirham. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala." Sekarang orang itu bukan sahaja hilang 5,000 dirham yang dihutangnya itu dilupuskan, malahan dia pun dapat lagi 5,000 dirham untuk menyempurnakan hidupnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada hari itu saja Imam Da'laj melupuskan wangnya sebanyak 400,000 ringgit kita nilai pada hari ini. Tapi Allah menggantikan untuk beliau kedudukan yang mulia, nama yang terpuji dan juga kisah-kisah yang hebat untuk kita baca dalam kitab-kitab hadis. Inilah dia cerita tentang salafus salih sebelum kita, tuan-tuan. Bismillah. Sebelum terlupa, sikit pesanan daripada penaja. Tuan-tuan jangan lupa dapatkan Habatus Sauda, Birkah daripada Zahran Travel. Senang saya nak makan ni, tuan-tuan. Saya terangkan semalam sedikit daripada kitab Tibun Nabawi, kelebihan makan Habatus Sauda ni, bahawa ia menjadi penawar kepada banyak penyakit dalam diri kita. Tak boleh tidur malam contohnya. Orang ada masalah senggugut,
orang masalah resdung, ya, orang yang ada masalah dalam kahak yang berlebihan, orang masalah macam-macam perkara disebut di Imam Ibn Qayyim dalam kajian beliau menulis kitabnya Tibun Nawawi. Dan sahabat-sahabat Nabi yang cedera dalam peperangan pun digalakkan untuk menggunakan habatus sauda. Ya, ini kami telah proses untuk minyak mudah untuk dimakan, insya-Allah. Azimah, terima kasih. Bismillah. Dapat tuan pada musim Covid ni, mudah-mudahan satu usaha kita untuk membentengkan diri kita daripada penyakit, wabak dan sebagainya. Dapatkan habatus sauda, produk Birkah, brand Birkah daripada Zazan Travel. Kami menyediakan untuk tuan hadiah menarik, buku-buku, tuan baca, dapat rawatan rohani, dapat pengetahuan juga, peningkatan ilmu. Nak tak? Tuan beli produk ini pada Zazan Travel, tuan dapat hadiah buku. Ya, dan begitu juga kami nak galakkan tuan untuk masuk bulan Zulhijjah ni, kita digalakkan puasa 9 hari yang pertama. Kami ada korma ajwa. Ya, dalam hadis mengatakan rumah yang tidak ada korma padanya akan kelaparan, ahlinya akan kelaparan. Dapatkan korma ajwa dari Madinah, ajwa aliyah, ajwa yang Nabi nyatakan man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumun wa sihrun. Siapa yang makan korma ajwa 7 biji sehari akan selamat daripada racun dan juga sihir. Dan kami juga ada korma Mejol dari Palestin yang dinyatakan oleh firman Allah SWT melalui ayat ke-25 surah Maryam, wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, gegarkan pokok kurma, nanti jatuh ke atas buah kurma ini, makanlah ia, menghilangkan kesakitan kamu, kelelahan sebab kamu melahirkan puteramu Isa. Inilah dia kurma dimaksudkan, kerana hanya kurma ni saja yang hidup di Palestin. Kurma Mejol. Ni kami import dari Palestin, tuan-tuan. Beri sokongan kepada saudara kita orang Islam di Palestin sana. Dapatkan kurma Mejol. Baik, ini adalah produk-produk yang dihasilkan di Zazan Travel. Harap tuan-tuan tak keberatan untuk mengeluarkannya, dapatkan dan hadiahkan kepada orang yang kita sayang. Jadi tuan-tuan, kembali kepada kisah ni tadi, Da'laj bin Ahmad bin Da'laj, yang merupakan seorang ahli hadis yang terkemuka. Kerana rupa-rupanya apa yang dilakukan oleh beliau ni bukan saja menyampaikan ilmu, tetapi membantu orang yang susah dalam keadaan yang memerlukan. Ya, jadi itu sebab kalau kita lihat tuan dalam hadis menjelaskan bahawa Nabi SAW sabda dalam hadis Muslim, hadis sahih Imam Muslim, talaqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum faqalu a'amilta min al-khair shay'an, qala la, qalu tazakkar, qala kuntu udayin an-nas fa'amur fityani an yunziru al-mu'sir wa tajawwazu 'anil musir, qala Allah azza wa jalla tajawwazu anhu. Malaikat maut mengumpulkan roh manusia di akhirat. Lalu kalangan mereka ni ada yang dihumbankan ke neraka, ada yang memberikan peluang masuk syurga. Tapi ada pula yang ditahan di satu tempat. Malaikat bertanya kepadanya, Fulan, engkau ada buat baik tak Fulan? Maka orang tu menjawab, tak adalah, aku tak ingat apa kebaikan aku buat. Maka malaikat berkata, cuba kau ingat. Ini kisah dibawakan untuk motivasi kepada kita, tuan-tuan. Allah mengetahui segala yang kita buat. Ini kisah dikemukakan untuk menunjukkan kasih rahmat Allah yang meluasi segala-galanya. Maka orang itu menjawab, tak ada. Malaikat bertanya lagi, ya, cuba kau ingat. Akhirnya dia pun kata, dulu aku ni berniaga. Maka dalam sisa perniagaan aku ada kredit. Ya, kita berniaga, mana ada orang bayar cash, tuan-tuan? Susah nak ada orang bayar cash. Orang bayar cash ni daripada 10 orang, 2 orang je bayar cash. Yang lain kerjanya asyik delay payment saja, tuan-tuan. Biasa tu. Niaga cash paling sedap lah, tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Kalau kedai buku, kalau kedai, yalah, 30 hari, 60 hari, 90 hari. Ada yang tangguh sampai 120 hari. Ada yang tak bayar sampai sudah pun ada. Maka tuan-tuan ni boleh buat sekarang. Dalam kes ni, orang tu kata, ya, kau ada orang hutang aku. Lepas tu aku hantar pekerja-pekerja aku untuk collect hutang. Tiba-tiba mereka berkata, beritahu pada tuan kau, kami tak mahu bayar lah. Berlaku banjir, berlaku ini, berlaku itu. Ya, orang curi barang. Macam-macam alasan lah, tuan-tuan. Kita nak bertekan leher pun, nak bergaduh pun, banyak kerja lain nak buat. Maka akhirnya aku pesan pada pekerja aku itu, tak apalah. Mereka kata begitu, kita terimalah. Apa nak buat? Ya, akhirat ada, semoga Allah sayang pada kita, kesian pada kita dengan sebab kita kesian kau. Orang ni cerita rumahnya terbakar, cerita kedainya tenggelam dengan banjir, tak dibayar, macam-macam lah, tuan-tuan. Maka orang bertakwa ni dia berniaga bukan dengan manusia saja, dengan Allah. Dia yakin Allah beri yang sebaiknya. Maka dia kata pada kerja, tak apalah nak buat macam mana. Dia kata dia susah, dia kata dia itu, dia kata dia ini, dia terpakai duit ke apa ke, kita pun tak tahulah.
Ya tuan-tuan, ni cerita berniaga lah. Maka dengan sebab itu, malaikat kata, itulah kebaikan yang kami nak. Maka Allah pun berkata kepada malaikatnya, kasihanilah dia macam dikasihani orang kat dunia. Tuan, urusan hutang ni memang berat tuan. Kalau kita bagi pinjam kat orang, kita orang tak dibayar, kita berlapan dada lah. Tapi kalau kita berhutang orang, jangan main tuan-tuan. Kalau orang tu boleh berlapan dada, alhamdulillah. Tapi kalau orang tu tak boleh berlapan dada, yang susahnya tuan-tuan. Kerana dalam hadis yang banyak menyatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang itu akan tergantung di akhirat dengan sebab hutang dia, walaupun dia mati syahid sekalipun, boleh jadi terhalang dia daripada masuk syurga tuan-tuan. Dan kalau kita ni punya duit untuk bayar, kenapa tak nak bayar? Kenapa kita sibuk belagak dalam kehidupan ni, nak menunjuk pada orang hutang tak mau bayar? Sedangkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW sabda tuan-tuan, matrul ghani zulmun, sengaja menangguh-nangguh tak ada bayar hutang, itu adalah satu kezaliman. Kezaliman ni makna kegelapan tuan-tuan. Kegelapan ni makna hukuman daripada Allah tau. Jangan main jadi bagi kita yang bagi hutang kepada orang, kalau orang tak mampu bayar dan memang dia tak mampu bayar, kita berlapan dada lah. Tapi kalau kita berhutang orang, berusahalah untuk bayar tuan-tuan. Jangan buat tak tahu je, orang pun ada komitmen dia. Kadang-kadang kalau kita berniaga, orang nampak maju sikit, mulalah orang cakap, tak apalah, tak bayar pun dia kaya. Bukan masalah kaya, masalah apa? Masalah benda itu akan menghalang engkau ke akhirat besok tahu, jangan main. Kalau orang itu 8 ada tak apa, tapi kalau orang tu berniaga ada 10 orang partner dia, ada board of directors dia, ada shareholder dia, bukan dia seorang halalkan yang lain, macam ni cerita. Jadi kita jangan cari pasal dengan orang tuan-tuan. Jadi ayat ini kita kena faham dalam dua dalam serampang banyak mata lah. Dalam konteks kita berhutang kepada orang dan kita berhutang dengan orang. Kita berhutang pada orang dan kita berhutang dengan orang. Dalam dua keadaan kita kena berjaga-jaga tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi balik kepada ayat yang dibincangkan ni, ayat sekali Allah menyatakan, nama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepadamu kerana Allah. Barulah tepat kata Syekh Fadhal Hasan Abbas, kerana ayat yang lalu ala hubbihi itu merujuk kepada dia cinta harta tersebut. Dia seronok. Dia penat-penat kumpul, dia fikir penat aku kerja dapat duit, dengan bagi orang. Yalah bagi kat orang sebab Allah. Jadi macam tu barulah sinkro di antara ayat ke-8 ayat ke-9 kata Al-Imam Dr. Fadhal Hasan Abbas dan tafsirnya. Nampaknya tuan-tuan setakat ni saja dulu untuk kita pada malam ni. Tak berjaya juga kita menyempurnakan ayat ke-12. Walaupun tak apalah tuan-tuan, banyak melimpah-limpah. Tentulah lebih baik kalau kita bandingkan sedikit kita dapat amalkan. Terima kasih Cikgu Rohaya. Barakallahu fikum. Terima kasih tuan-tuan yang telah pun menyokong Zazen Travel untuk melakukan ibadah kurban dan juga akikah. Alhamdulillah hari ini hari terakhir untuk kami tutup penyertaan. Andai tuan-tuan nak lakukan akikah masih boleh lagi, tapi kurban nampaknya kita stop di sini dulu kerana nak susun, nak hantar nama dan sebagainya, ada prosesnya. Tinggal beberapa hari saja lagi untuk masuk bulan Zulhijjah dan untuk kita lalui hari-hari kurban. Jangan lupa nanti saya akan masukkan dekat Telegram sahabat Ustaz Hazan amalan-amalan yang patut kita buat bagi kita yang berkorban ataupun tidak, bermula pada 1 Zulhijjah yang akan menjelang tak lama lagi. Baik tuan jadi insyaAllah nanti kita akan sediakan poster, tuan-tuan boleh sebar luaskan. Dia belum masuk Telegram sahabat Ustaz Hazan, dijemputlah untuk masuk. Ada banyak nota yang dicatat oleh Ustaz Ummu Fatih, doa-doa oleh Ustaz Syafiq Murad, oleh Ustaz Zawi Ghazali. Terima kasih semua yang hadir. Jadi jangan lupa share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Anda tuan-tuan dapati padanya ada manfaat. Moga-moga menjadi kita bersama dalam memahami kalam Tuhan. Tak ada nikmat lebih besar daripada nikmat memahami kalam Allah. Dan tuan-tuan, sekali lagi saya seru anda tuan-tuan pada dengan cuti yang panjang, tak tahu bila anak kita balik ke sekolah. Jangan lupa Telaga Biru menerbitkan banyak buku-buku untuk anak-anak kita. Termasuk yang terbaru ni Kem Bestari Salat, satu muhasabah checklist untuk anak-anak kita seawal usia 7 tahun, untuk sembahyang, untuk ambil wuduk dengan sempurna. Kita pun boleh buat sama, kan ada gambar, semua lengkap. Untuk tahap 1 dari 1 sampai darjah 3, tahap 2 dari 4 hingga darjah 6. Bagaimana nak ajar anak kita mandi junub. Kadang-kadang budak perempuan dah pun balik, kita tak perasan tuan-tuan. Bagaimana panduannya dalam buku yang ringkas ini, iaitu Kem Bestari Salat. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat www.telagabiru.com.my. Type je perkataan telagabiru.com.my. Tuan-tuan akan jumpa kedai buku online kami. Tuan-tuan boleh order, kami hantar ke rumah InsyaAllah musim PKP ni kalau terlambat sikit pun, harap tuan-tuan sabar. Kita berusaha untuk sampaikan pada waktu yang tepat. Ada apa-apa kekurangan, tuan-tuan tolong maklumkan. Boleh maklumkan dekat Telegram sahabat Ustaz Hazan. InsyaAllah saya akan respon.
Ya tuan-tuan, kita dah berusaha untuk mempertingkatkan kualiti hidup kita sebagai orang Islam, syarikat Islam. Ada kelemahan-kelemahan, kemudian kita dapat baiki nasihat dan pandangan yang bernas, tuan-tuan. Terima kasih. Jangan lupa ziarah www.telagabiru.com.my. Dan tuan-tuan nak dapatkan birkah sauda ni untuk kita, untuk ayah ibu kita, adik-adik kita, orang yang kita sayang, sila dapatkan daripada Zahazan Travel yang ada disebut di sini dalam Facebook ni. Tuan-tuan boleh berhubung dengan yang in charge. Begitu juga kurma Mekjol, kurma Maryam alaihassalam yang Allah sebut dalam surah Maryam, dan juga kurma Ajwa dari Madinah yang digalakkan untuk kita makan, menjauhi racun dan juga sihir, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Setakat ini saya dulu. Terima kasih sekali lagi yang terlibat dalam ibadah kurban dan juga akikah untuk tahun ini. Ya tuan-tuan, kurban tuan-tuan lah amanah di atas bahu kami untuk kami laksanakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita tangguhkan membaca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقوا الله منا منكم. أترككم تحت رعاية الله وحفظه. أستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم. Saya tinggalkan tuan-tuan bahawa penjagaan, kasih sayang, rahmat, perhatian dan juga keberkatan daripada Allah SWT. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok untuk huraian berikutnya. Jangan lupa share video ni pada teman-teman kita yang lain. Sekian tuan, jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.